Sahabat Nabi pun macam tu dengan Nabi SAW. Nabi masuk, dia orang duduk diri, memberi penghormatan. Nabi kata apa? Nabi kata, la tusayyiduni, jangan kau pelebihkan sangat aku. Duduk, nampak Nabi SAW. Gambarannya macam mana ketinggian, tingkatkan dan juga akhlak Rasulullah SAW. Benda ni kita kena belajar. Dia lah di samping buat hukum-hukum, itu satu part. Manusia pada hari ni, dia suka mempamerkan hukum, tapi gagal mempamerkan kebahagiaan yang wujud di sebalik hukum Allah. Sana kita ni tak boleh nak cerita nilai agama Islam. Kita suka cerita pasal hukum je, menyebabkan orang ni tak tertarik hati dengan Islam, menyebabkan orang makin lari daripada Islam. Bila kita pergi pada hukum, Syekh, dia akan jadi banyak masalah. Hukum saja sampai kita gagal mendatangkan nilai. Allah tengok sekarang berlaku. Inilah tajuk JST ni pasal hukum ni. Yalah, ya kita sakit jiwa. Masuk kedai mamak, tengok bil tulis RM4.80, pergi bayar RM5.10, tak sakit hati. Pergi kat satu kedai mamak, makan, tulis bil, mamak tu bagi RM4.80. Kita pun pergi kat mamak, kat kaunter tu, bagi resit, bagi duit RM5. Muka ni berlagak tunggu duit baki nak sampai RM20. Muka dengan yakin, confident. Tiba-tiba mamak tu kata 1%. 1%? Kita dah naik angin. Kenapa 1%? GST. Oh, kena ambil bagi. Boleh berapa? GST tu pun bagi. Bagi tu, lelaki kutuk. Tak guna betul lagi ni. Sakit jiwa tak? Sakit jiwa. Tak cerita lah orang lain tu, satu part lah orang lain tu kan. Masalah ni duk bincang ni. Di fatwa-fatwa halal GST. Oh, lagi kacau. Ada seorang makcik duduk dekat Shah Alam, telefon anak. Telefon marah-marah. Telefon, Ustaz, mana Ustaz? Garam makcik mana ni? Kata apa makcik? Ada seorang Ustaz kita buat keluar fatwa. Dia mengatakan kita ni kalau bayar GST, kita kena niatkan sedekah baru dapat pahala. Uish, betul? Dah lah tadi Ustaz pula macam ni. Susah lah boleh jawab. Dah lah cara dia telefon tu macam nak serang aku. Cara telefon tu macam nak marah kan? Dia kata, sudah makcik ni. Dia kata macam ni lah makcik. Nak niat sedekah pun tak apa, tak ada sedekah pun tak apa. Dah Ustaz ni macam mana sebenarnya? Marah aku lagi. Aku lagi jadi takut. Anak, macam mana nak jawab? Jadi takut juga Syekh. Anak pun kata lah, anak cara peribadi, anak takkan kata GST itu halal selagi mana banyak perkara-perkara asasi tidak dilaksanakan. Antaranya ketirisan, kebocoran, betul tak? Penyelewengan, kemewahan, pembaziran, jet berapa juta-juta tu. Okay. Kalau yang tu tak selesai, macam mana kau boleh minta duit daripada rakyat? Ke sana? Bukan kita tak bayar cukai, kita kadang berlambak bayar cukai. Bayar. Persoalan duit tu apa mana? Itu satu soalan. Anak dia tengok, dia cari maklumat dalam internet. Rupa-rupa je dekat Malaysia ni, ketirisan setiap tahun 23 hingga 40 bilion setahun. Dia tengok maklumat dalam internet lah. 23 hingga 40 bilion ketirisan yang dilaporkan oleh audit lah. Tiap-tiap tahun 23, 40. Lebih sesuatu tu lah. Dan ikut kiraan kutipan GST setahun 23 bilion. 23 bilion kutip, yang tirisnya 40 bilion, agak-agak 23 bilion tu pergi ke mana? Betul tak? Ni, gelas ni ada air. Kalau kita sikit-sikit, air tu mintik. Tak, kita buang air pun, air tu tetap ada lagi. Walaupun kurang kan, sebab bocor. Tapi kalau 23 bilion masuk, yang hilangnya 40 bilion, macam kat bawah ni tak ada lah. Bawah air, agak-agak ada tak air dalam tu. Kalau ketirisan tak selesai, penyelewengan tak selesai, kalau kita kutip cukai, agak-agak selesai masalah agak-agak. Selesai masalah. Sebab tu kalau nak kata halal atau tidak, nombor satu kena faham dulu penyelewengan tu macam mana kena atasi. Selesaikan masalah ketirisan, selesaikan masalah pembaziran. Selesai yang tu dulu, baru cerita nak minta cukai daripada rakyat. Baca dalam hadis Nabi SAW. Sila tuan. Ini majlis fatwa pasal dalam menghukumkan GST itu harus. Betul. So bagaimana sikap kita memang terasa setengah. Tak setuju pula. Tak setuju. Atas terminal kosong pun mamak pakai cas. Terminal kosong pun cas. Betul. Anak yang baru lagi kat Malaysia itu return dah kena GST dah hari ini. Betul. Itulah ada semua masalah macam ni. Kalau tengok dalam fiqh Islam, kita bahas fiqh Islam,
pada zaman dulu kutipan cukai ni tak berlaku kecuali dalam ketika perang. Itu fiqah dulu lah. Zaman dulu kan bentuk kerajaan tak macam zaman sekarang. Dulu ada konsep negara monarki, sekarang ni konsep negara bangsa, nation state dia panggil. Jadi bila perang, kerajaan tak ada duit. Bila kerajaan tak ada duit, maka kerajaan akan isytihar kepada rakyat untuk bagi duit. Pada zaman dulu ada seorang ulama namanya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, kerajaan dia isytiharkan kepada rakyat supaya ambil cukai daripada rakyat. Minta. Dan dia minta endorse daripada ulama-ulama pada zaman tu. Pada zaman sekarang, nak upload, minta ulama endorse. Kalau endorse tu baru rakyat kata tenang kan. Dia minta semua ulama hari tu endorse. Seorang ulama dia endorse. Ulama tu nama Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ni bila tak endorse, orang nak pakai yang dia, orang tak nak pakai yang orang ramai. Yang ulama kerajaan, orang tak nak pakai ni, pakai ulama kaki lawan ni, Imam Nawawi ni. Jadi kerajaan ni jadi susah hati sebab kira seorang. Sebab dia pengaruh dia besar. Macam saya terus lah, mudah. Dia punya popular tu macam saya terus lah. Jadi bila dia seorang ni tak nak upload fatwa, apa berlaku? Kerajaan panggil dia datang. Kerajaan pergi jumpa, panggil dia pergi ke istana. Kerajaan kata, tolong buat keluar satu fatwa menghalalkan aku kutip cukai daripada rakyat. Dia mana dia kata apa? Aku takkan halalkan kutipan cukai daripada rakyat kecuali ni kau nampak kemewahan dalam istana kau jual. Bila kau dah jual segala kemewahan kau, posting berjimat, baru aku keluar fatwa boleh minta cukai. Sana. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Imam An-Nawawi. Pada era yang selepasnya, seorang ulama nama Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni rare tau, ulama kaki lawan. Sampai dia pun duduk dalam penjara 3-4 hari sebelum mati tu, baru dia keluar penjara, mati dekat luar. Kalau kira dia dalam penjara. Imam Ibn Taymiyah nama. Alim Masya Allah. Dia lawan kerajaan. Kerajaan tu raja nama Qazid, nama raja. Dia pergi jumpa Raja Qazid ni. Dia kata apa? Depan dia kata, kau ni Islam, bapa kau dulu kafir. Bapa kau kafir tapi tak pernah khianat kami. Tapi kau Islam, kau khianat kami. Kau ni jahat, sama depan. Jadi raja ni pula bila kena sama dengan seorang ulama besar, raja ni kata, kau tolong doalah kepada Allah supaya kerajaan aku jadi baik. Dia pun tu tanda tangan, dia kata, ya Allah Tuanku, kalau raja ni seorang yang baik, kau panjangkan raja kerajaan ni. Tapi kalau sekiranya dia jahat, ya Allah bagi lingkup kerajaan ni. Lepas doa, ambil kau sendiri. Bila dia doa macam tu, raja ni jam. Raja tu jam, tengok macam mana nak buat. Ada hidangan makanan, dia kata dah, jom kita pergi makan. Pergi makan. Dia tengah makan tu, dia seorang tak nak makan. Raja ni tanya, kenapa kau tak nak makan? Dia kata, aku nak makan macam mana? Yang duit-duit yang kau kutip buat makanan, semua daripada cukai rakyat, aku tak nak makan. Dia pula jadi macam tu. Ibn Taymiyah. Jadi bila dia cakap macam tu, apa berlaku? Ni ulama orang-orang yang ada keliling, selak jumpa, tarik sikit. Dia pun tanya, kenapa kau orang selak jumpa? Dia kata, kami takut darah kamu mercik kat jumpa kami. Cerita seorang ulama nama Imam Ibn Taymiyah. Dia sound raja pada depan, ambil kau sebiji dari. Tapi apa berlaku? Dia masuk lokap. Dia masuk lokap dan dekat-dekat dengan kematian dia tu, dia dikeluarkan dan dia mati dekat luar. Kalau ikut dia memang mati dekat lokap. Kalau ikut nak bagi tahu kutipan cukai pada zaman dulu berlaku kerana peperangan satu. Tapi zaman sekarang negara nak maju, betul tak? Pembangunan, bumbang-bumbang, kita nak kutip cukai. Boleh nak kutip cukai, tetapi dengan syarat yang ketat. Apa syarat dia? Yang pertama, pastikan ketirisan tidak berlaku. Pastikan kemewahan tidak berlaku. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala kata, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Quran sebut, jangan kamu makan harta kamu sesama kamu secara batil dan kamu memberi rasuah kepada pemimpin-pemimpin. Tak boleh. Satu. Dan Quran juga bagi tahu, harta negara yang telah dikutip tidak boleh berlegah di antara kroni-kroni tertentu. Surah Al-Hashr ayat ke-7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya perbendaharaan negara itu tidak berlegah di antara orang-orang kaya di kalangan kamu. Salah. Sekarang ni nak kutip-kutip lah tu satu part, tapi masalahnya ketirisan tak selesai. Betul? Kita punya pendapatan ni rendah. Sepatutnya pendapatan kena tinggi. Negara orang putih ada GST, pendapatan orang tinggi. Diorang punya duit tu banyak, gaji sebulan berapa diorang dapat. Naik macam mana pun cukai, diorang relax dia bayar. Kita bukan mampu saja. Nampak? Yang tu lah tajuk tentang GST. Lepas tu kalau orang tanya macam mana GST, dia kata boleh nak kutip, tapi inilah selesai lah, bagi gaji rakyat mahal dulu. Bagi rakyat gaji mahal dulu,
selesaikan dulu masalah ketirisan. Apa tu nak kutip cukai, kutiplah. Tapi kalau yang tu tak selesai pada kutip, dia akan menyusahkan rakyat. Betul tak? Islam dia tidak berpihak kepada golongan yang sedikit. Islam yang berpihak kepada golongan yang ramai. Islam ini berpihak kepada rakyat, dia tidak berpihak kepada pemerintah. Faham? Itu Islam. Sebab itu Islam pada era ulama dulu dikagumi. Kenapa? Sebab ulama dulu dia berpihak kepada rakyat, dia bukan berpihak kepada pemerintah. Betul? Islam. Wallahu a'lam. Kita pun fikirlah macam mana nak memastikan Islam ni betul-betul boleh memberi rahmat kepada manusia. Sebab kalau kita buat, yang itulah penyebab manusia boleh menerima Islam. Boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkuasa pada kita boleh mengamalkan Islam dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan pada kita untuk menghayati Islam, mengamalkan Islam, menunjukkan Islam. Dan dengan itu insya-Allah Allah Ta'ala bagi pahala besar kepada kita insya-Allah. Kita insya-Allah. Sikit-sikit sudah malam ni ada makan. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.